Apabila saya di Singapore Polytechnic, saya ingat lagi pada itu Esplanade baru nak buka. Pada hari tu saya ada sub paper. Paper ni kalau saya gagal, that means saya habislah. Saya berbual dengan dia, "Nenek, abang ada kertas ni last. Ni kalau fail habis. Okey, kalau engkau dari pagi pergi sekolah sampai pukul 12 kat sekolah, lepas tu pukul 2 sampai 11 malam kau main muzik. Dia kan tak balance tu 30 dengan 70. Saya tulis nama saya buat MCQ question, saya buat MCQ question, saya tengok part section B, saya tutup paper, saya submit. Ingat pencak silat, ingat Syekh Alauddin. Semasa kecil saya ingin menjadi seorang guru. Saya tidak begitu suka berbual pasal diri Memang saya. seorang yang pendiam dan amat pemalu. Main goli, main Kampung captik. itu adalah Peluang untuk anak-anak mampu muda. memikat dengan bahasa yang mudah. Kita bakal bersama seorang pemuzik yang telah menjelajah dunia dengan tangannya yang tangkas. Pemain genderang hebat Singapura, saudara Ridwan Zalani. Terima kasih saudara Ridwan Zalani kerana bersama kami dalam projek Bual. Pertama dan utama kami ingin tanyakan nama panggilan Ridwan Zalani atau nama gelaran anda ialah Wan Abang. Mengapa ramai di antara rakan-rakan anda sendiri yang memanggil nama itu sendiri? Dan kenapa Wan Abang bukan Abang Wan? Dan ramai yang bukan sebaya malah lebih dewasa daripada saudara Ridwan sendiri memanggil Ridwan Wan Abang. Boleh terangkan? Terutama sekali, terima kasih kerana sudi menjemput saya kepada perancangan Bual ni. Nama saya Ridwan Zalani. Nama sebenarnya Muhammad Ridwan bin Zalani. Nama di pentas selalunya orang panggil Ridwan Zalani. Sebenarnya nama Wan Abang ni adalah nama gelaran di keluarga. Jadi bila nama gelaran tu dah keluar, keluarga saya makin besar lah. Dan ia bermula bila saya umur saya 7 tahun. Bila bersama pakcik saya. Dan dia selalu panggil saya abang. Jadi yang rakan-rakan yang lain tengok, melihat, dan abang mana kan? Wan abang. So sampailah sekarang. Tapi kumpulan yang betul-betul meletupkan nama ni adalah Wikar Ora Batu Kada. Di pentas international saya selalu dikenalkan sebagai Wan Abang. Sehinggalah orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke, semua yang panggil saya Wan Abang. Jadi tetap saya menghargai nama yang diberikan dari ibu bapa saya. Dan kerana juga Ridwan ni nama yang agak biasa antara orang Melayu kita. Jadi saya terimalah dengan gelaran Wan Abang tu digunakan daripada siapa-siapa terhadap saya. Tapi kalau diberi pilihan, Ridwan sendiri ingin lebih dikenali sebagai Wan Abang atau Ridwan Zalani? Saya tak ada hal lah kan dengan nama ni pada saya. Sebarang yang asalkan saya mendengar dan saya dapat tahu yang kamu memanggil saya, dan saya terima. Kami juga dapat tahu yang Ridwan sendiri memikul tanggungjawab sebagai seorang ayah dalam keluarga. Boleh tak Ridwan berkongsi sikit tentang keluarga anda dan bagaimana anda membesar? Mungkin memikul tanggungjawab seorang ayah tu agak besar. Saya sebagai abang yang paling tua di keluarga yang 5 beradik, bersama ibu dan juga ayah saya, dengan keadaan yang agak kurang menyenangkan hati apabila saya 15 tahun, ibu bapa saya bercerai. Dan dengan sedemikiannya saya ke depan untuk terus menjaga adik-beradik saya. Benda ni sebenarnya bukan
bukanlah ketara. Walaupun situation dia atau situasi dia memang kadang-kadang kita menyingkap balik memang mencabar. Tapi saya rasa dengan tumpuan saya terhadap membina keluarga saya yang harmoni dan juga keluarga yang fungsional. Jadi tanggungjawab sebagai bapa tu adalah memberikan tumpuan kepada adik-beradik saya dan keperluan mereka dan keperluan mak saya. Dan saya rasa setelah 10 tahun dah berlepas, saya bangga adik-beradik saya semua ada kerjaya yang berbeza. Satu tukang masak, satu bekerja di bisnes, satu nurse dan satu pemain bola sepak. Dan saya tukang gendang. Jadi bagi saya semua pengorbanan yang berlaku pada saat itu adalah yang ternyata dia harus berlaku. Ia bukan pilihan. Malah kan benda ni bila ia terjadi dengan segeranya saya bertindak sebagai seorang abang. Itu je. Baiklah. Sekarang kita ingin mengenali Ridwan dengan lebih mendalam lagi. Sebelum Ridwan menceburi bidang muzik, saya difahamkan Ridwan melakukan pelbagai pekerjaan, ya. Boleh tak cerita sedikit tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut? Hidup di Singapura ni agak mencabar. Nak cakap senang pun tak boleh, nak cakap susah pun apa yang lagi susah dari mati kan. Jadi pekerjaan yang saya telah buat banyak sebenarnya, tapi yang saya boleh ingat di Toys R Us kan, sebagai kitchen cleaner atau kitchen server, dan juga yang paling yang terakhir sebelum saya menjadi pemuzik sepenuh masa, saya adalah cleaner di Takashimaya buat 8 bulan. Di sana saya banyak menimba ilmu dari pakcik, makcik yang bersihkan Orchard Road tu dengan saya. Dan di situ saya belajar banyaklah. Pengalaman ni tak boleh dikongsi dan dirasai. Tapi alhamdulillah dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya buat itu, ia meluaskan pemandangan saya dan visi saya, membuatkan saya tekun bekerja dan dapat membiayai keluarga saya. Yalah, dari pekerjaan-pekerjaan seperti itulah sebelum saya menjadi pemuzik. Anda dibesarkan atau membesar di kawasan Marsiling, kalau tidak silap saya. Berapa lama anda sekeluarga tinggal di sana dan boleh tak sedikit sebanyak menceritakan sedikit keadaan pada ketika itu? Saya amat percaya akan pentingnya sekitaran kita apabila kita menjalani kehidupan seharian. Dan bersyukur juga saya. Memang saya dilahirkan sebenarnya di Margaret Drive. Tapi di Alexandra Hospital selepas tu, tapi saya dibesarkan di Clementi sebenarnya. Tapi ibu bapa saya di Woodland, Marsiling. Sudah 3 rumah kita pindah. Yang 3 bilik, yang 5 bilik dan yang 1 bilik. Dan dalam masa saat-saat ni juga seperti ramai remaja yang dilahirkan pada tahun 80-an, banyak cabaran tentang isu-isu seperti gangsterism, dan saya bersyukur juga di Marsiling dan Woodlands itu tahap dia tidak begitu ketara.
Ia membolehkan saya dan adik-beradik saya menjalani hidup kita seperti biasa dan tidak ada satu pun yang terlibat dalam hal-hal seperti ini. Tapi tidak melibatkan diri tidak bermaknanya kita tidak tahu. Tapi kerana kita di situ dan kita dapat merasai benda tu, kita dapat mengelakkan dari isu-isu yang yang kita tidak inginkan. Anda juga bersekolah di Woodland semestinya, dan anda bersekolah rendah di kawasan Marsiling, dan dari segi sekolah menengah, anda sekolah menengah di sekolah menengah Fuchun, kalau tidak silap saya. Jadi bagaimanakah zaman persekolahan anda? Yang pertama dan yang utama, saya bukan pemuzik di sekolah kerana yalah kita di sini kerana saya pemuzik. Saya banyak berkecimpung dalam sepak takraw dari primary 3 sampailah sec 4, representing dua-dua Marsiling Primary dan juga Fuchun Secondary, national dan tetapi juga saya melibatkan diri dalam outdoor event seperti instructor untuk camp, dan benda-benda ni adalah saat-saat yang saya tidak dapat lupakan kerana peluang yang diberikan membolehkan saya mengenali lebih tentang diri saya, yang saya suka di luar, yang saya suka bekerja dengan orang, dan sifat-sifat begini telah yang telah ditanamkan apabila saya di sekolah sebenarnya. Secara tak sengaja kan, saya juga prefect, counselor. Jadi yalah, pengalaman saya di sekolah Marsiling dan Fuchun memang sangat saya hargai. Ada tak guru yang anda rasa mempengaruhi hidup anda? Tak kiralah di zaman di sekolah menengah ataupun sekolah primary. Mungkin yang mempengaruhi hidup saya sebenarnya semua guru, ada sedikit dari semua. Kalau boleh dinamakan satu saja? Okey, mungkin satu yang masih rapat, masih kita berhubungan adalah Mrs. Anita Long. Saya baru jumpa dia kemarin di sekolah apabila saya membuat Arts Education Program di bawah NEC, National Arts Council. Di sana saya dapat melihat yang guru saya, Mrs. Anita Long, yang mengajar saya recorder dan English masih di sana. Dan wajahnya tidak berubah. Seperti dia tidak dewasa, seperti masa tidak tidak bergerak. Dan saya gembira kerana sifat-sifat yang saya nampak di Mrs. Anita Long ini adalah yang bersih dan yang ikhlas. Sehingga kan sekarang ramai ex-student masih berjumpa dengan dia, berbual, sehingga kan menjadi seperti keluarga. Dan saya rasa salah sebuah sifat Mrs. Anita Long itu, dia selalu memberi dengan sepenuhnya. Jadi Ridwan sendiri sebagai seorang murid, anda rasa anda seorang murid yang bagaimana? Yang nakal, yang rasa tekun belajar, atau yang bagaimana? Saya sebenarnya tak suka berbual pasal diri saya sendiri kerana yang menilai adalah yang nampak kan. Pada saya tak suka melanggar peraturan. Sebenarnya saya hidup dengan peraturan yang telah diberikan dan cuba sedaya upaya untuk membuatkan dia kerja untuk saya. Dan saya rasa sebagai seorang murid, kalau dah dengar kaunselor tu, dah dengar prefect, dah dengar outdoor instructor, dia dipilih lah. Kan, saya selalu berterima kasih, dan kalau nak cakap saya express student, alhamdulillah adik-adik-beradik saya pun express semuanya. Dan kita cuba buat kerja je. Disuruh buat, tak disuruh jangan buat kan. Jadi bagaimana pula zaman remaja anda? Mungkin dah zaman menengah,
atau lepas mendengar tu, ada tak yang cerita-cerita yang mungkin Ridwan ingin ceritakan? Mungkin ramai yang tidak tahu tentang zaman remaja anda. Satu atau dua perkara. Zaman remaja saya kebanyakannya terjadi dengan pergaulan saya dengan rakan-rakan dari Jintai Secondary. Ialah itu pakcik saya, Encik Imran bin Ahmad. Dia yang mendukung saya atau menemukan saya dengan cinta saya, iaitu alat-alat tradisi, muzik tradisi kami. Jadi hidup remaja saya ni penuh, walaupun saya sekolah di pagi 7 sampai pukul 3 petang, balik rumah, tukar baju, terus ke rehearsal atau praktis di Kebarat. Di situlah saya ingat lagi saya tinggal di Marsiling atau di Clementi, dan rehearsal tu mungkin di River Valley atau Bukit Ho Swee. Jadi untuk seorang remaja mungkin dari umur saya 12 hingga 16, walaupun saya masih budak sekolah, saya tetap pergi rehearsal dengan tekunnya, kerana betul-betul keinginan tu membuatkan saya nak dan saya jaga atau imbangkan sekolah dan Kerja seni. Ya. Jadi boleh dikatakan sepanjang hayat anda tinggal di Marsiling, betul? Yes, saya. Apa yang mungkin anda rasa perbezaan yang ketara antara Marsiling sekarang dan juga Marsiling pada zaman persekolahan anda? Ada beza tak? Mungkin bangunan dia, mungkin tempat permainan playground kita dah tak ada lah. Masih ada padang, masih makin banyak bangunan. Tetapi 2-3 perkara yang tidak berubah adalah mungkin mama yang jual, kedai mama yang kat bawah tu masih ada. Benda-benda gini pada saya simboliknya tinggi. Itu adalah kebiasaan mata saya memandang apabila saya kecil. Jadi apabila kami masih nampak benda ni, kami menghargai benda-benda seperti ini. Dan mungkin lagi satunya pasal Marsiling ni, saya rasa dia agak dekat dengan, dia memang dekat dengan Johor. Jadi apa yang saya boleh ingat sangat pasal Marsiling ni adalah kesusahan saya naik motor tu, nak berlumba dengan motor daripada Johor. Selalunya macam gitu. Sampai menjadi rasa takut tu ada bila nak pergi kerja kan. Kerana saya pemuzik, banyak kerja saya di town. Jadi nak merentas dengan motor-motor yang lain tu, saya selalu fikirkan kalau saya tinggal di Boon Lay mungkin saya tak ada, mungkin di Punggol tidak ada seperti gini. Tapi kalau mungkin isu daripada Marsiling tu adalah ini, yang adalah part of the kehidupan di Woodland dan Marsiling. Jadi anda pula lepas sekolah menengah, anda telah pun ke Politeknik kan, untuk mengejar segulung diploma. Apa yang membuat anda berhenti belajar di Politeknik? Kisah ni panjang tau. Kita secara ringkaskan. Okay, tapi kalau memang niat di hati ni memang diploma lah, seburuk-buruknya lah. Atau dia telah diletakkan di dalam hati setiap murid di Singapura ni harus ada kertas itu. Dan saya dengan aggregate yang saya terima, saya dibenarkan masuk Singapore Polytechnic dalam jurusan Diploma in Information Communication and Technology. Iaitu sebuah program sebuah course untuk programming. Pada saat tu memang keluarga saya susah. Saya tidak ada komputer. Macam mana nak buat programming kalau tak ada komputer? Jadi dalam masa 1 tahun tu bila saya di sekolah, kesusahan nak habiskan kerja sekolah tu susah payah. Pasal
mungkin kelas start jam 9, saya harus di sekolah jam 8 untuk habiskan kerja. Dan saya masih kenangkan zaman-zaman tu. Dan apabila saya di Singapore Polytechnic, saya ingat lagi pada itu Esplanade baru nak buka. 2002 opening festival. Dan saya juga turut serta dalam pementasan perahu antara 3 orkestra Melayu, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan pada hari itu, saya ringkaskanlah ceritanya. Pada hari itu saya ada sub paper. Paper ni kalau saya gagal, that means saya habislah. Pada saat itu juga arwah nenek saya yang telah membimbing saya, membesarkan saya dari kecil. Saya berbual dengan dia, nenek, abang ada kertas ni last. Ni kalau fail habis. Abang tak tahu nak buat apa. Cakap kalau engkau 70%, okey, kalau engkau dari pagi pergi sekolah sampai pukul 12 kat sekolah, lepas tu pukul 2 sampai 11 malam kau main muzik. Dia kan tak balance tu 30 dengan 70. Kan puas hati kan 100% tu sekali. Terus buat muzik sekali. Kalau betul-betul kau nak buat begitu, dan kau buatlah. Dengan sifat lembut nenek saya tu, saya ingat lagi pada hari tu saya masuk sub paper tu, saya tulis nama saya buat MCQ question, saya buat MCQ question, saya tengok part section B, saya tutup paper, saya submit. Terus saya lari ke bawah, saya naik teksi, saya sampai di Esplanade, mereka siapkan baju saya terus ke pentas. Jadi itulah detik yang anda rasa, inilah saya akan menjadi seorang pemuzik sepenuh masa. There's no more turning back. Itulah yang saya pilih. Hidup ni adalah penuh dengan pilihan, dan salah sebuah pilihan yang terbesar daripada hidup saya adalah apabila saya ingat lagi nama MCQ dan saya jalan. Saya jumpa rakan-rakan saya di Orkestra Melayu, mereka gembira. Nampak saya tiba di saat, kerana mereka sudah dah tahu kalau saya lambat, saya akan masuk di pertengahan. Mereka memang cakap okey. Tapi pada saat tu saya telah membuat keputusan untuk sama-sama di atas mereka. pentas dari saat pertama. Jadi adakah ini yang membuat anda membuat keputusan untuk meraih pula diploma dalam bidang muzik Saya. di LaSalle? Jadi setelah, sebenarnya bukan sesenang gitu keputusan saya untuk buat demikian. Sebenarnya berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Saya sudah pun melihat kos LaSalle yang diberikan, dan saya berbual dengan rakan-rakan dan teman-teman apa yang perlu saya buat. Dan pada saat itu juga saya tidak boleh membaca notasi, tapi saya tidak ada sembarang formal music education. Saya cuma adakan portfolio yang tebal. Itu je yang saya ada. Jadi apabila saya berhenti dan ke konsert itu, esoknya saya terus dah membuat satu jadual untuk apa yang saya harus buat. Kerana kalau saya masuk sekolah, saya harus tunggu lagi 8 hingga 9 bulan. Dan di saat itulah saya bekerja sebagai seorang cleaner di Orchard Road. Di pertengahan ni semua, saya rasa fokus atau tumpuan bagi meneruskan niat saya sebagai seorang seniman tu tertanam. Kerana saya sudah selalu melihat abang-abang yang abang-abang pemuzik kita yang main, dan tidak ada satu pun yang ada formal education. Saya ingin
memberikan seolah satu sinaran bagi pemuzik yang kita boleh dan Terutama sekali pemuzik Melayu khususnya. saya dan pemuzik tradisional Melayu. Pemuzik tradisional. Mungkin ada perbezaannya. Dan saya apabila diberikan audition day, saya ke kamar di Lesel dengan Dean yang dia memberikan beberapa ujian dan saya mengingati kata-kata dia, Ridwan, you do not have a formal musical education but you can play. I can see that you can play. Saya membawa satu darbuka kerana kita harus tunjuk apa yang kita boleh, kebolehan. Dan saya membawa portfolio saya dan dia cakap, I'm going to give you an exception because I think you are meant to do this. And LaSalle would gladly have you part of the school. And that made my day. Because saya adalah pertama pemuzik yang tidak ada formal education yang dibenarkan masuk ke LaSalle. Maaf kalau soalan tu dengan jawapannya Tak, Bu. Memang anda telah menjawab semua soalan saya. Jadi pada ketika itu ada 2 detik. Satu bersama Ninda anda, kedua ialah bersama Dean di sekolah LaSalle itu sendiri. Pada ketika itu, adakah anda sudah pun mempunyai visi dan matlamat hidup anda yang anda akan menjadi seorang pemuzik sepenuh masa? Itu soalan pertama saya. Yang kedua, apakah dengan saat-saat itu yang saya sebutkan tadi, anda impikan yang anda akan berada di mana Ridwan Zalani ada sekarang ni? Saya percaya impian itu akan terus berkembang dan bertukar dengan setiap detik dan setiap masa kita melaluinya. Saya rasa banyak lagi detik-detik yang telah mengubah hidup saya sebenarnya. Bukan saja Ninda saya yang seperti mana dikatakan juga Dean saya, tetapi saya rasa ramai kerana saya adalah produk sekitaran saya. Saya selalu mengingati diri saya yang jikalau tidak diberi peluang kepada sesiapa pun, benda tidak akan berlaku. Dan saya dengan detik-detik yang banyak ini juga, ia telah mengubah persepsi saya tentang kehidupan yang seperti mana saya inginkan. Dan saya rasa ia akan terus berubah. Tidak ada satu matlamat pun dalam hidup saya yang akan menjadi itu saja. Ia akan terus meningkat atau berkembang. Dan dengan hal-hal yang berlaku dalam kehidupan saya terima dan saya bangga kerana saya dapat mengatasinya atau saya dapat menangani dia dengan membawa teman-teman saya bersama atau memperkembangkan social circle saya. Jadi dari sejak dilahirkan hingga ke sekarang ni, siapakah yang mempengaruhi hidup anda? Bukan dari segi muzik saja, yang memperangi kehidupan anda secara keseluruhan. Sebenarnya ramai yang mempengaruhi. Mungkin kalau tapi yang paling arwah nenek saya. Kerana sifatnya yang dia suka memberi, dia tidak pernah mengetepikan sesiapa pun walaupun dalam keadaan susah atau keadaan yang sakit atau penat. Senyuman dia memberikan semangat dan a reason to live. Dengan keikhlasan dia, saya rasa yang paling penting yang saya belajar dengan dia adalah keikhlasan.
dan dia telah bermumpuk dalam hidup saya dari kecil. Saya adalah cucu yang pergi ke pasar 3 kali seminggu, kurang-kurang 2 kilometer dari rumah jalan. Nenek saya masak epok-epok, saya juga jual di rumah. Saya rasa banyak perkara seperti gini. Yang kadang-kadang saya pun rasa saya lupa. Ya, dia telah menjadi inspirasi dalam hidup saya, idola.